ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis yang berhormat, sahabat saya Datuk Haji Muhammad Taufik bin Abdul Ghani, mengurusi jawatan kuasa bertindak belia dan sukan Kerajaan Negeri Sembilan Darul Khusus merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Paroi, Adik Firdaus, mukri kita ataupun yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tuan-tuan imam, ahli-ahli jawatan kuasa surau, seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia izin inayahnya. Masih lagi malam yang sama, Sayyidul Ayyam, malam Jumaat. Sayyidul Ayyam tu besok hari, tapi malam dah masuk malam Jumaat. Kebiasaannya saya berkuliah kitab Fiqh Al-Manhaj Asy-Syafi'i, tapi telah diberikan amanah untuk mengambil kesempatan kita berada masih lagi, walaupun dah masuk Syaban dah kita, tapi baru saja meninggalkan Rajab, yang mana 27 Rajab itu yang telah dimuktamadkan sebagai hari berlakunya Isra' dan Mi'raj. Walaupun perbahasannya masih panjang, pendapat-pendapat para alim ulama, para sejarawan, ahli-ahli hadis masih lagi menyatakan bahawa tarikh 27 Rejab itu boleh dipertikaikan. Tapi saya tak hendaklah bincang polemik tarikh ni. Kita masyarakat ni memang berbalah dalam soal pendapat yang berbeza ini, ada kalanya tidak berlapang dada. Yang pentingnya ialah Isra' dan Mi'raj itu. Cuma di peringkat rasminya 27 Rejab itu kaul kebanyakan para ulama, dan secara rasmi pun kerajaan kita menyatakan 27 Rejab itu sebagai peristiwa berlakunya Isra' dan Mi'raj. Bila menyebut Isra' dan Mi'raj ini saban tahun, saya yakin dan saya percaya pengisian ceramah ni mesti dilakukan. Kita mendengar pelbagai riwayat kisah yang berlaku yang semuanya begitu ajaib. Ajaib sehingga tidak masuk akal. Tak masuk akal, cerita tu tak masuk akal. Sebab itulah bila Nabi kembali semula ke Mekah, menceritakan peristiwa bagaimana dia diperjalankan dari Masjidil Haram itu, sampailah Masjidil Aqsa, sampailah naik ke Sidratul Muntaha, kemudian satu malam saja. Sebab itu bila Nabi balik, ada yang tak percaya, murtad mereka daripada Islam. Itu antara kesan yang awal yang berlaku pada zaman Nabi. Itu zaman baginda, dalam keadaan Nabi baru 10 tahun menjadi Nabi ataupun Rasul. Baru 10 tahun kenabian baginda diangkat sebagai Rasul. Lepas peristiwa itu Nabi berhijrah ke Madinah. Jadi kalau masa itu pun sudah ada yang murtad,
barangkali pada zaman moden mutaakhirin ini, zaman yang semakin hampir dengan kiamat ini, tidak mustahil bila cerita bab Isra' dan Mi'raj ini, ada juga orang Islam yang tak percaya. Anda? Saya nak cakap Kuala Lumpur tuan-tuan, tapi tak jadi. Dia keluar Batu Kikir, Jabatan Bosi kita kan. Sebab itulah pertama sekali bila kita menerima Isra' dan Mi'raj, dia perkara ajaib ini, yang pertama mestilah kita yakin dan percaya perkara Isra' Mi'raj ni perkara akidah, perkara yang tunjang dalam pegangan Islam ini. Ada akidahnya, ada syariatnya, ada akhlaknya. Jadi akidah ni tunjang. Sebab tu Nabi diutuskan, bila sebagai Rasul itu perkara utamanya ialah mengajak orang-orang Arab jahiliah ketika itu, orang Arab Quraisy ini, supaya meninggalkan menyembah berhala. Sebab ini soal kepercayaan, sembah kepada Allah yang Esa. Sebab itu dia perkara akidah. Bila perkara akidah ini soal i'tiqad, keyakinan kita tu terhadap Allah. Sebab itu Isra' dan Mi'raj ini dinukilkan dalam Al-Quran sebagai dalil utama dia. Cerita Isra' Mi'raj ini dalil Al-Quran, kemudian daripada hadis-hadis Nabi. Hadis Nabi pun nak kena semak, sebab Isra' dan Mi'raj ini diakui oleh pengkaji-pengkaji. Terdapat juga berlebih-lebihan Israiliyatnya, riwayat-riwayat yang berbentuk tidak sahih. Itu sekarang lagilah kita pening. Macam mana ni ustaz, dulu dengar cerita memang ada benda ni, katakan. Sebab itu bagi meyakini perkara gaib ini, Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, ayat yang masyhur yang kita jadikan sebagai ayat zikir, kita jadikan sebagai ayat dalam tahlil. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Bermula dengan 3 huruf itu Allah seperti bersumpah, huruf alif, huruf lam, huruf mim. Kalau Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya itu sampai 11 tafsir. Nak hurai alif lam mim tu punya panjang lebar. Dari sudut matematik pun ada. Dari sudut matematik pun ada. Tapi saya tak nak bahas itu panjang lebar. Jadi huruf itu daripada kalam Allah. Sekadar umumnya kita kembalikan, hanya Allah yang tahu alif lam mim itu apa. Walaupun Imam Ibn Kathir mengatakan alif itu ialah daripada nama Allah. Ambil huruf alif itu Allah, lam itu pun nama Allah, Latif, maha lembutnya Allah. Ambil huruf lam itu, kemudian mim itu Majid, pun nama Allah juga, sifat Allah. Lalu dengan menyatakan alif lam mim, zalikal kitab, inilah kitab. Kitab ini maknanya Al-Quran, bukan Alkitab itu kitab Injil. Nama lain bagi kitab Injil tu disebut kitab juga, Alkitab. Tapi nama lain bagi Al-Quran, Alkitab. Quran, Alkitab, Al-Furqan, Al-Mubin, itu semua nama-nama Al-Quran, nama lain. Jadi ayat itu terang-terang menyatakan zalikal kitab, inilah kitab, la raiba fihi. Bila ada huruf la ni, dari segi kaedah bahasa Arabnya, dia menafikan. La raiba fihi, dalamnya itu tak ada keraguan. La raiba fihi, tak ada keraguan. Jadi Quran itu tak boleh kita rasa ragu-ragu, tak boleh kita rasa yo ke tidak ni. La raiba fihi hudal lil muttaqin, dan dia menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian disambung, siapa dia orang bertakwa tu? Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang beriman dengan perkara-perkara ghaib. Lepas tu barulah datang yang lain. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Kenapa Allah tak dulukan wa yuqimuna shalah, kemudian barulah beriman dengan perkara ghaib? Sebab beriman dengan perkara ghaib ini perkara pegangan akidah, dia tunjang.
Lepas tu baru datang solat, dah percaya dengan Allah, baru dah datang keyakinan nak sembah. Sebab itu orang sembah Allah ni kalau dia tak ada akidah, tak ada keimanan, dia sembahyang tu kosong saja, tak ada apa bagi dia. Dia tunjuk dekat orang saja sudah. Sebab itu ayat itu Allah turunkan cantik susunannya. Soal akidah, perkara gaib. Maka ini sebagai dalil utama dulu kepada penerimaan Isra' dan Mi'raj, perkara gaib. Jadi nak tolak macam mana ni firman Allah, kalam Allah. Dahlah menjadi pula petunjuk kepada orang bertakwa, lil muttaqin. Alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lepas solat soal rezeki. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Lepas akidah, solat, syariat, lepas itu akhlak. Apa dia akhlak berkaitan dengan sedekah tu? Infak itu tolong orang. Tolong orang ni akhlak kita. Macam sekarang lah susah. Orang selalu menyebut sekarang susah. Kitaran ekonomi ni sejak daripada dulu berlakunya memang ada keadaan zaman susah. Sebab itu para Nabi dan Rasul ni bagi pedoman. Nabi Yusuf alaihi salam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa semasa di langit yang keberapa tu, semasa Isra' dan Mi'raj. Dia mempunyai kepakaran ekonomi. Kajilah daripada kisah Nabi Yusuf ini. Dia bukan haloba nakkan jawatan sebagai wazir, sebagai menteri ekonomi pada masa itu. Tapi dia ada kepakaran ekonomi. Dan memang dia dilantik. Dan bagaimana dia membangunkan penanaman gandum pada masa itu supaya boleh simpan untuk beberapa musim. Ini teori ekonomi. Saya nak cerita Isra' Mi'raj ke Ustaz nak cerita ekonomi ni? Tak, tu sebab kaitan dengan ayat tu. Kita nak ambil pedoman. Tentulah kita nak kaitkan dengan keadaan sekarang. Pertama, keyakinan kita itu soal akidah. Yang kedua, syariat tadi, sembahyang. Lepas tu dalam ayat Al-Baqarah yang kita jadikan sebagai zikir dan juga dalam tahlil kita itu, soal akhlak, infak, tolong orang susah. Allah tembak orang yang senang ni, tolong tak orang susah. Bila susah, merungut kita, sehingga kan kita lupa kepada firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Memanglah kita bukanlah nak mengata-ngata pada orang susah, kita pun pernah susah, jadi kita tahulah susah ni macam mana. Memang kita tahu, semua kita merasa susah. Saya mula-mula kerja pun masa itu tak macam sekarang. Kalau guru sekarang ni dengan dulu saya mula-mula kerja tu jauh beza lah. Sebab itu Allah mengingatkan dalam soal rezeki ni, rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi ila 'alallahi rizquha. Dan tidaklah sesuatu pun daripada makhluk-makhluk yang bergerak di bumi ni melainkan Allah jualah yang menanggung rezekinya. Cuba kita dengar dan kita perhatikan pengertian ayat ni. Wa ma min dabbatin. Tak ada satu pun bila kalimah tu wa ma tu, tak ada satu pun macam tu. Tak ada satu pun daripada makhluk ni fil ardi ni, di atas muka bumi ini, makhluk-makhluk yang Allah jadikan ni, daripada sehalu-halu serangga tu sampailah sebesar-besar makhluk, sampailah sepintar-pintar makhluk iaitu manusia. Dia tidaklah bergerak itu di bumi ini melainkan Allah jualah yang menanggung rezeki. Pasti ada rezeki untuk dia. Pasti ada rezeki untuk dia. Jadi kita terlalu momokkan sekarang susah. Akhirnya mentaliti kita fikir soal susah. Lepas tu mulalah menyalahkan orang ni. Aku susah ni sebab orang ni, aku susah sebab orang ni. Sampailah kepada perkara salah menyalah, berantak. Tapi Allah dah bagi pedoman,
melainkan maknanya aku jugalah yang menanggung rezekinya. Aku tahu tempat kediaman makhluk aku di mana. Tetap dibagi rezeki. Binatang dalam lubang tu pun dia boleh hidup. Sebab Allah sediakan rezeki untuk dia. Dia pun tak boleh hidup sekadar tak makan. Katak yang ada dalam lubang, tentu dia ada makanan yang Allah sediakan rezeki untuk dia. Ada je rezeki dia. Dah memang Allah buat putaran alam sunatullah tu begitu. Cuma bagaimana keyakinan kita ini, ya, sebab itulah seorang ilmuwan ekonomi pun bila dia mahir dalam ekonomi ini, sehinggakan dia menyebut bahawa kewajipan kita untuk menyembah Allah sebagaimana diperintahkan. Bila soal rezeki ni susah, sampai kita lupa nak sembah Allah. Sepatutnya fikir. Yang terlalu kita fikirkan ni, aku ni macam mana ni, sembah Allah aku ni sempurna tak? Aku ni mati macam mana? Masuk syurga ke masuk neraka ke? Yang itu sepatutnya, insya-Allah, kita taat dengan Allah, kita yakin kepada Allah, kita ikut perintah dia, buat baik, ada rezeki lebih sikit, kita orang kaya, kita tolong orang susah, Allah bagi rezeki. Sebab apa? Kita akur taat patuh perintah. Maka itulah saya nak kaitkan dengan Isra' dan Mi'raj ini. Perkara ghaib, tak masuk akal, tetapi dia tuntutan akidah, wajib. Kita tolak walaupun sedikit kisah Isra' dan Mi'raj ini. Apa pula buruk ni, apa, tak percaya aku buruk. Maka boleh batal iman kita. Batal. Ya. Apatah lagi, ya, Allah menyatakan dalam ayat yang dibacakan oleh anak anda kita tadi, saudara Firdaus kan. Permulaan ayat surah Al-Isra' ini, Subhana, yang kita zikirkan hari-hari ini lepas sembahyang, Subhanallah, 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 Subhanallah. Allah jadikan satu ayat itu bentuk qasam, sumpah pada sifat dia, suci. Subhanallah, maha suci Allah. Bahawa kesucian Allah ini sama sekali tak ada cerita bohong, tak ada cerita dongeng, tak ada tipu. Kita boleh buka cerita dongeng, tetapi Allah tidak pernah menyatakan sesuatu itu palsu, melainkan segalanya benar. Sebab itu Allah bersumpah, Subhanalladzi, maha suci, aku memperjalankan asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bila cerita tu Nabi Isra', ramai ataupun ada yang mempertikaikan mustahil baginda ni dengan jasad dia pergi, ini dengan roh. Dengan roh, bukan dengan jasad. Allah Maha bijaksana turunkan ayat itu, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Itu kalau kita belajar bahasa Arab, abdihi itu di i'rab, dijelaskan terperinci. Abdihi ni, batang tubuh ni, dia mesti ada roh. Bila bi abdihi, dia mesti ada roh. Kalau roh saja belum tentu ada jasad. Tapi kalau bi abdihi, dia adalah jasad, tubuh badan dan ada roh. Sebab itu dinyatakan asra bi abdihi. Kalaulah betul dengan roh saja, tak perlu Allah turunkan ayat ini, Subhanalladzi asra bi abdihi. Allah terus nyatakan, Subhanalladzi asra bi ruhi laila. Sebab kalau roh tu roh saja, memang tak ada jasad. Tapi Nabi ni pergi dengan jasad sekali, maknanya dengan roh, dengan jasad, dua-dua sekali. Nabi dalam keadaan sedar. Pun tak boleh kita tolak. Ya. Lepas itu lailan, dalam ayat tu lailan. Jadi tak bolehlah kita nak petikai, boleh ke satu malam nak sampai ke tempat ni? Ayat itu terang-terang kata laila, tak ada siang, tak ada satu hari suntuk, satu malam. Dan memang dinyatakan secara tepat tempat tu mana, minal masjidil haram itu di Mekah, ilal masjidil aqsa di Palestin. Mekah dan Palestin memang jauh. Apatah lagi kenderaan pada waktu itu, kenderaan darat. Unta paling laju pun kuda. Tak mahu dia sampai 2-3 hari tau.
Alladzi barakna, di situlah Allah menyatakan lagi tentang soal di sekeliling itu penuh dengan keberkatan-keberkatannya, yang mana Allah nak menunjukkan kepada manusia ini dengan ayat-ayatnya ini, apabila kamu hayati, kamu faham, kamu yakin, kamu beriman kepada aku, kerana sesungguhnya sifat aku Sami', mendengar, Basir, melihat, tak boleh lawan. Jadi itu maknanya peringkat pertama kita kena terima Isra' dan Mi'raj ni dari segi akidah. Dia tak boleh sekadar cerita sirah saja, cerita sejarah Nabi yang cakap macam tu saja. Dan dia ada pedoman sampai ke hari ini, ada kesan Isra' dan Mi'raj ni. Rupa-rupanya yang Nabi lalui, yang Nabi tengok, akan dilalui oleh setiap hamba dia. Nabi merasa naik ke langit, saya rojak je lah, melompat ke sana, melompat ke sini, tak ada satu persatu. Kalau nak pergi satu persatu tu memang panjang lah. Bab Nabi naik ke Sidratul Muntaha tu, belum Isra' lagi. Ustaz kata cerita Isra' tak habis lagi. Tu saya kata saya lompat-lompat sebab nak ambil pengajaran dia. Cerita tu dah memang mahir dah, masing-masing tahu kisah macam ni. Cuma nak pastikan kisah tu tepat ataupun tidak, sahih ataupun tidak. Sebab itulah apabila dalam peristiwa Mi'raj, dia Isra' dengan Mi'raj ni berbeza. Tu satu hal lagi. Isra' ni perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa tu, diperjalankan Nabi. Bukan Nabi berjalan sendiri, diperjalankan, dibawa dengan kenderaan burak tu. Tiba-tiba burak tu datang depan Nabi, yang mana baginda ni pun terkejut. Taklah godang bona, kan? Besar sikit daripada baral, kecil sikit daripada keldai. Adalah orang cipta pula gambar macam mana burak ni, kepala manusia, badan kuda. Orang dulu-dulu, tok nenek moyang kita dulu, dia beli permaidani, dia pergi Mekah agaknya dulu, kan? Permadani tak tahu dari mana, barangkali dari Pakistan ke, dari Turki ke, kita tak tahu. Lepas tu ambil tu, buat gambar manusia, kepala manusia, badan kuda. Kata burak. Mana datang pula macam tu? Mana datang ilham kepala manusia, badan binatang? Buruk ni dia binatang saja, nampak binatang saja. Kepalanya macam binatang, badannya pun macam binatang. Cuma dia sekali melompat tu, sekilas mata memandang lebih laju daripada cahaya. Itu. Jadi diperjalankan Nabi tu, maka Isra' tu maknanya diperjalankan. Sampai dekat Masjidil Aqsa itu, Nabi turun daripada burak tu, Nabi tambat burak tu. Sebab ada yang kata burak tu naik sampai ke Sidratul Muntaha. Tetapi Mi'raj ini maknanya panjat, naik tangga. Kalau tuan-tuan tersesat dekat negara Arab, pergi Dubai lah katakan, kan? Tahun depan nak pergi Qatar, nak tengok bola sepak sebab Malaysia main Piala Asia kan. Dah berkira tu nak simpan tu tiket tu. 42 tahun tak pernah main Piala Asia kan. Last zaman Dr. Mutadari je. Kalaulah kita naik tangga hotel katakan, orang Arab tu tanya, kamu buat apa? Mi'raj kata. Sebut Mi'raj. Dia kata betul. Sebab Mi'raj tu naik tangga. Mi'raj tu makna naik tangga. Jadi Nabi bukan naik burak sampai ke atas tu. Nabi memanjat seperti naik tangga, tapi dilajukan dengan keajaiban lah, sampai ke setiap pintu langit. Kenapa saya nak kata bahawa kita akan merasa pintu langit ni? Kita ni orang marahain, orang biasa, orang bawah, tapi umat Nabi, kita akan layak masuk ke pintu langit tu dengan syarat. Adalah syarat dia. Masa bila? Nabi memang setiap langit itu Nabi lepas. Memang Nabi lepas. Kalau setiap langit itu Nabi lepas. Maknanya kalau di tangga pertama buka-buka saja, Adam alaihi salam, baginda Nabi Adam. Jadi kita pun akan sampai di langit-langit ini.
Tapi keadaan macam mana semasa kita nak masuk ke alam barzah, masa kita mati? Bila alam barzah kita bermula, alam akhirat kita bermula, bukan alam barzah, alam akhirat. Kita kata alam akhirat bermula kita masuk kubur, Ustaz. Masuk kubur alam akhirat. Kita alam akhirat ni atas dunia ni. Masa bila? Masa nazak. Masa nazak yang kita tak boleh berkata-kata, tak boleh bercakap itu, masa itu kita nazak, maka itulah pertukaran kita daripada dunia ke alam akhirat. Kita dah masuk alam akhirat sebab nazak tu kita dah tak boleh nak buat apa. Tunggu je. Kok joki kita nampak malaikat maut datang, dia nak cabut nyawa. Ini yang akan sampai ke langit ni. Bila kita nazak ni, malaikat dah turun dah. Turun berduyun-duyun ramainya. Itu. Buka dalam Mustika Hadis, kitab Mustika Hadis yang kita kuliah biasanya. Buka pada jilid yang pertama, pada bab beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan adanya hari akhirat. Dalam tu ada hadis yang paling panjang cerita macam mana kematian tu. Bila nazak tu, belum nyawa keluar lagi tu, nazak. Dah nak mati lah tu. Malaikat turun dah. Turun beramai-ramai ni, maka malaikat ni dia bawa daripada syurga ni pakaian daripada syurga nak pakai kan. Kalau kita orang beriman, bawa hunut. Dalam hadis tu sebut hunut. Hunut ni apa? Segala wangian daripada kasturi yang dicampurkan. Kasturi pun berjenis-jenis, sangat wangi. Malaikat ni standby saja. Sejauh mata memandang, malaikat tu standby daripada jauh. Turunnya dalam keadaan macam mana jenazah. Tapi malaikat yang ramai-ramai ni turun dalam keadaan putih bersih. Ya. Ramai rupanya nak menyambut kita mati tu, ramai. Ya. Walaupun kita mati tu sorang-sorang kat hospital, tak ada orang menomankan, yang dikatakan meninggal dalam tidur, tapi malaikat dah turun ramai-ramai dah. Malaikat ramai-ramai ni turun, dia tunggu malaikat maut. Maka malaikat maut turun, dia tengok apa taraf orang yang nak dicabut nyawa ni. Kalau orang beriman, malaikat maut ni turun dengan jubah putih. Macam YB pakai. Putih. Dia turun jubah putih, muka berseri-seri, senyuman. Kalau pandang muka malaikat maut masa itu, muka berseri-seri. Sebab apa? Yang dia nak cabut ni nyawa orang beriman. Itu keadaan dia bila muncul depan orang yang nazak ni. Lalu bila dia sampai di hadapan orang beriman ni, ya, dia berseru kepada roh. Wahai roh yang baik, roh mutmainnah, keluarlah engkau daripada tempatnya. Dalam hadis riwayat Tirmizi kata, pergi ke tempat yang aman damai. Lembut sekali malaikat maut. Akhirnya keluarlah dia secara baik, secara lemah lembutnya tadi, ikut mulut. Roh ni keluar ikut mulut tu maknanya paling baik. Seperti mana baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka bila roh ni dah keluar, barulah malaikat yang ramai ni tadi pun mengerumuni roh jenazah ini tadi, dia akan kolokaikan roh ni. Di atas dunia, bila kita ni meninggal dunia, dah disahkan. Kalau di hospital, doktor kata dah sah, meninggal. Lepas tu kali kedua pula disahkan oleh pihak polis. Polis mengesahkan baru boleh buat permit ataupun surat kematian. Polis mesti sahkan pula. Ya, itu kebiasaan, itu peraturan. Bila dah meninggal di atas dunia ini, maka kerabat kita menguruskan kita. Tetapi di sisi Allah, roh kita diuruskan. Maka malaikat ni tadi mandikan, pakaikan pakaian daripada syurga, dikapankan dengan pakaian syurga. Kemudian malaikat beramai-ramai ini menjunjung kita sambil memuji-muji. Si Fulan bin si Fulan ni baik orangnya, segala kebaikan kita ni dicakapkan, disebut-sebut. Sampailah di pintu langit pertama yang Nabi Mi'raj ni. Di pintu langit pertama ini, roh yang baik ini
ditanya oleh penjaga pintu langit, siapa ni? Si Fulan bin si Fulan ni. Maka disebutlah oleh malaikat yang bawa si Fulan bin si Fulan ni baik orangnya ni. Barulah dibukakan pintu. Sebagaimana penjaga pintu langit ini ketika baginda sallallahu alaihi wasallam sampai pun dia tanya. Bila jawapan itu betul baru buka. Itu yang di langit pertama berjumpalah dengan Nabi Adam alaihissalam. Tapi ni roh kita. Itu yang kata kita merasa ke langit-langit yang Nabi Mi'raj ini. Tapi dalam keadaan kita memang roh. Bila kita lepas langit pertama, langit kedua lepas, langit ketiga lepas, langit keempat lepas, langit kelima lepas. Dah azan dah. Ni nak cerita sampai bila kan? Ni malam Jumaat pula tu. Kan? Tak patut malam Jumaat ni sampai tengah malam pula ceramah kata kan. Jadi maknanya sampailah langit yang ketujuh tu. Rupanya bertemu dengan apa? Betul lah kalau Nabi pun bertemu dengan Allah, roh kita ni bertemu dengan Allah. Roh kita akan bertemu dengan Allah. Kalau Nabi itu dalam riwayat mengatakan Sidratul Muntaha, selepas langit ketujuh tu Sidratul Muntaha, lepas tu Mustawa, lepas tu ada satu peringkat lagi yang mana Nabi terima 50 waktu solat. Akhirnya kita pun akan masuk ke setiap pintu langit itu. Kita merasa, roh kita merasa, kemudian bertemu dengan Allah. Lalu malaikat pun akan bukakan buku catatan kita. Kalau dalam hadis tu, nak bacakan hadis ni panjang lebar, saya bagi maksud dia. Catatan kita tu akan dibuka oleh malaikat dan akan dihamparkan. Sekali hampar tu sejauh mata memandang. Kalau mata kita pandang jauh sampai flat, sampai rumah tu nampak hamparan catatan kita. Satu gulung tu sejauh mata memandang catatan kita. Dia bukan satu gulung, 99 gulung catatan kita. Daripada mula kita balik sampailah kita meninggal dunia, berapa banyak perbuatan kita buat, berapa banyak amalan kita buat. Lalu dipersembahkan kepada Allah. Wahai Allah, kata para malaikat itu, inilah dia catatan baik amalan hamba-Mu. Amalan baik yang kami catatkan. Itu raqib dengan atid lah tu. Raqib lah. Maka Allah pun tengok, amalan baik. Lalu Allah kata, simpan amalan hamba-Ku ini, catatan ini di tempat yang bernama Iliyin. Iliyin ni tempat suratan amal yang baik kita disimpan. Lepas itu Allah perintahkan bawa balik, nak pergi alam barzah. Rupanya roh kita dah naik bertemu dengan Allah, seperti mana Nabi Mi'raj kita merasa. Tapi kalau nak merasa lepas sampai di depan Allah tu, syaratnya kita orang baik-baik, orang beriman, orang yang akur perintah Allah. Ini yang menjadi satu masalah. Suruh buat baik ini. Suruh buat baik. Kalau kita buka kitab Al-Adabul Mufrad oleh Imam Bukhari, dalam tu adab saja. Mula-mula adab dengan ibu bapa, lepas tu adab dengan jiran ada, adab dengan hamba abdi pun ada. Jadi kita sesama manusia ni beradab. Pada hari ini tak tahu nak cakap macam mana manusia ni, ya, dari segi adabnya. Mungkin kerana dunia teknologi ke, sampaikan sudah hilang adab, ya. Banyak perkara-perkara mungkar berlaku kerana soal tidak ada adab ini. Malah anak-anak zaman sekarang lah, tengok anak-anak zaman sekarang, daripada mak bapaknya sampai ke gurunya, ya, rasa susah. Dia tak macam dulu. Tapi kalau tak banding dengan dulu pun macam tak adil lah. Itu dulu betul. Kita kalau tengok bunyi motor Vespa, Lambretta bapak kita, masa tuan-tuan kecil dulu, ayah kita ada Lambretta, balik saja Lambretta tu berbunyi tu mencicik semua. Ini tengah bergonjeng tadi ni, tengah bergonjeng. Tapi balik saja bunyi Lambretta tu, Lambretta punya bunyi, itu abah balik kata. Semua senyap macam malaikat.
Itu dulu. Saya pun merasalah, sebab abah saya askar dulu. Kepantangan abah saya walaupun dia askar, masa maghrib tengok TV. Memang saya kena lopuk ni. Dalam hati kata latihan askar ni memang waktu maghrib tak boleh tengok TV ke? Kita budak. Sekolah pun hebat masa tu. Saya sekolah kebangsaan Panglima Adenan Production. Panglima tu jangan main-main. Alah anak askar memang situlah berlungguk sekolah. Kepantangan bila maghrib buka TV. Memang kono lah. Yang kedua bila lepas maghrib tu tak nak mengaji. Memanglah. Tak ada sikit-sikit memang kono macam askar kono kan. Walaupun ayah saya bukan jurulatih, saya tengok jurulatih tu lagi ganas, dia lapuk yang rekrut tu. Kan? Kono. Itu yang bila dengar je, ayah saya ada Vespa. Dengar je Vespa ayah balik pun sonyap terus. Bagi tahu dengan adik, abah balik katakan. Sekarang abah kereta BMW ke, Mercedes ke, Rolls Royce ke balik ke, abah dah balik. Jom lagi kita bergonjeng kata. Tak ada takut. Besok. Itu yang lotis sekarang ni, kita nak bawa anak kita ni supaya ada adab. Ya? Dengan memfitnahnya, dengan menuduhnya kan, dengan persepsinya. Akhirnya kita ni dengan persepsi je, kita tanggapan je pada orang. Kita tak ada fakta yang betul. Orang tu tak mati dah keluar viral, dah mati kita kan. Ya? Tapi untuk ujung-ujung ni tengok orang hebat ramai yang dah pergi meninggalkan kita. Hari ni pun kita dapat kan. Allah yarham Profesor Dr. Muhammad Kamal Hasan katakan. Tu pun orang hebat-hebat. Jadi maknanya kita ambil pengajaran daripada Isra' dan Mi'raj ini. Nabi Mi'raj tu pergi ke setiap pintu langit tu, kita merasa. Tapi dengan syarat beriman, buat baik, ada adab, bukan menderhaka. Kalau orang yang nak meninggal itu, dia orang yang banyak dosa, orang yang sesat, tak ada iman, munafik, segalalah, maka berduyun-duyun ni, malaikat turun berduyun-duyun. Sama juga macam orang beriman tu, berduyun-duyun juga. Maka sejauh mata memandang, melihat. Ya. Kemudian datanglah malaikat maut. Bila malaikat maut datang untuk mencabut nyawa orang yang tak beriman ni, yang sesat ni. Dia sesat ni macam-macam. Hari ni bangga buat dosa, cerita. Tuhan tutup aib kita ni, kita siap cerita ni, viral pula tu, ambil video. Nak cerita bahawa buruknya perangai dia baik. Dia pujuk saya tidur, nak tidur dengan saya, kata, pergi cerita. Masa bercinta, pujilah. Masa bercinta, cintun, puji melambung. Tapi bila dah bergaduh, dah putus cinta, dah jadi musuh, segala buka. Dia kemaruk ajak saya tidur, kata, boleh cerita pula tu. Muka nampak jelas. Tuhan tak buka pun aib kita. Berapa banyak dosa kita buat, ada Allah paparkan dekat wayang-wayang di dunia ni? Tak ada. Ya? Bukan macam kita manusia ni, kita telanjangkan habis-habis. Aib kita sendiri pun kita sanggup buka, apatah lagi aib orang. Ini sesat, batil. Jadi malaikat maut ni bila dia datang kepada orang macam ni, dia tak pakai putih bersih dah. Ya? Dia akan datang dengan serba hitam dia. Muka pun gelap, mata pun kebiru-biruan, bengis. Malaikat yang turun berduyun-duyun tu bukan bawa kain kapan ataupun pakaian daripada syurga, tapi daripada neraka yang tajam macam duri kawat besi tu, miang lagi. Kemudian membawa bau-bauan busuk daripada lembah yang sebusuk-busuknya. Ya? Sebusuk-busuknya, tak tahulah busuk macam mana. Kan? Orang kata bila pergi kepada monumen di Turki tu, orang kata kalau pergi monumen Kamal Atatürk tu, ya, masih berbau lagi, ada bau busuk. Ya.
Sebab di akhir hayat Kamal Atatürk itu dia terkena penyakit gatal. Penyakit gatal tu sampai tak boleh baik, seluruh badan dia gatal, akhirnya keluar bau busuk. Wallahu a'lam lah, tapi itulah di antara kisah yang dinyatakan Kamal Atatürk tu mati dalam keadaan. Dalam keadaan dia terseksa nak mati itu pun dia boleh cakap lagi saat dia sebelum nazak itu, kalau aku mati jangan sembayangkan aku. Jadi ulama-ulama Turki pegang cakap dia, jangan sembayang aku. Dia kan tak nak sembayang. Tapi sebab adik perempuan dia pujuk, abang aku Islam, dia kata abang aku Islam, dia kata kan, sembayangkanlah abang aku ni. Barulah sembayang juga. Tapi dengar kabarnya dia tak boleh dikebumikan, terpaksa bawa ke atas bukit, dikorek pula bukit tu ada batu, kemudian diawet, mayatnya diawetkan. Jadi ada monumen dia sampai sekarang lah. Kalau kita pergi melawat Turki, bolehlah pergi. Tak tahulah dibenarkan ke tidak ke, wallahu a'lam. Jadi bagi orang yang sesat ini, macam mana keadaan malaikat maut cabut nyawa tadi? Dia tak cakap dengan lemah lembut. Dia sergah. Dia suruh keluar, dia suruh nyawa tu keluar, roh tu keluar. Maknanya dia nak keluar tu jadi takut. Langgar ke kaki tak boleh keluar, langgar ke tangan tak boleh keluar. Sekali dia langgar pada tubuh jasad itu, menjeritlah manusia kesakitan. Nyawa nak keluar menjerit sakit, nyawa nak keluar menjerit sakit, ke perut, ke dada apa semua. Akhirnya malaikat maut rentap saja. Kita nampak kan orang menggelupur nak keluar nyawa. Itu orang yang keadaannya bila dosa tidak terampun tadi, tetapi Allah ampunkan sedikit dosa dia tu dengan kematian yang dahsyat tu. Maha pengasih Allah ni. Janganlah kita pergi bercerita dengan orang, kau tengok dia ni memang banyak dosa. Tak, diam aja. Tak usah cakap. Itu pengampunan untuk dia. Untung dia dapat diampunkan dengan tersiksa nak mati. Kita belum tentu lagi. Allah ampunkan. Ada lagi Allah ampunkan supaya tak teruk kau dalam neraka selagi kau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah direntap, kemudian malaikat yang berduyun-duyun tadi pakaikan pakaian daripada neraka, kemudian junjung, akhirnya menjerit-jeritlah mengatakan si fulan ni orang yang tak baik, sampai ke langit yang pertama. Penjaga pintu langit, siapa? Si fulan bin si fulan ni tak semayang, kaki minum, habis segala dosa dibuat, katakan. Maka setakat itulah aku takkan buka pintu. Akhirnya terpaksa bentang suratan amalan di situ. Maka dibentanglah supaya Allah dapat melihat. Sedangkan Allah tahu inilah amalan jahat hamba-Mu. Maka Allah perintahkan, sila simpan dalam tempat bernama Sijin. Sijin, itu ada ayat Quran, Sijin. Sampai langit pertama je lah. Tak merasa macam mana Nabi Mi'raj. Jadi rupanya nak Mi'raj roh kita ni, kena jadi orang beriman. Kena jadi orang beriman. Itu nak kaitkan tadi kata, kita umat baginda ini merasa akan Mi'raj itu. Sebab itulah apabila baginda dipertontonkan dengan pelbagai peristiwa. Memang banyaklah peristiwa, kan? Cuma mutakhir ini pengkaji-pengkaji dapat klasifikasikan ada riwayat yang tidak sahih, ya. Umpamanya tak semayang pecah kepala. Saya dulu ceramah pun saya cakap macam tu, kan? Jumpa satu kumpulan manusia, dia kepala elok, lepas tu dia pecahkan. Lepas tu elok balik, lepas tu dia pecahkan. Bila cerita Isra' Mi'raj mesti masuk cerita tu. Kenapa cerita tu tak betul ke? Cerita tu betul. Memang akan ada umat yang memecahkan kepalanya ke batu sebab menyesal tak sembahyang. Tetapi bukan Nabi jumpa tu masa Mi'raj, Isra' Mi'raj tu. Nabi tak jumpa masa tu. Nabi bermimpi semasa tidur. Memang betul Nabi mimpi yang itu. Allah bagi satu ilham, tak sembahyang, ini balasan dia.
Tapi orang ambil riwayat tu sampai nak cerita berlebih-lebih pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Itu contoh lah satu, banyak lagi sebenarnya. Itu kena buat medium lain lah kan. Perbahasan tentang perkara-perkara yang sengaja ditokok tambah katakan. Ya. Lagi satu tentang sembahyang 50 waktu ni. Orientalis pun dia bijak. Nak condemn baginda sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi terima dalam hadis Bukhari, Nabi terima 50 waktu. Kisah dalam hadis tu panjang. Nabi bila di langit yang ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila dapat sembahyang bawa turun, Nabi lalu balik langit yang ketujuh tu. Kan? 50 rakaat 50 waktu itu pada Nabi Ibrahim tak ada apa komen. Nabi Ibrahim tak komen. Ya, Nabi Ibrahim tak komen tentang solat itu. Yang Nabi Ibrahim bagi pedoman kepada baginda ialah apabila dia berada di Baitul Ma'mur tu, langit ketujuh tu dah ada Baitul Ma'mur lah. Seumpama syurga juga dah. Nabi Ibrahim tersandar masa mula-mula jumpa tu. Nabi Ibrahim bila Nabi turun dengan sembahyang itu, Nabi Ibrahim bagi tahu, dia kata tanamlah pokok di dalam syurga. Nabi pun heran, nak tanam pokok macam mana nak tanam pokok dalam syurga, apa dia? Rupanya simple aja. La haula wala quwata illa billah. Dan memang kita selalu zikir juga. La haula wala quwata illa billah. Sekali kita zikir, satu pokok kita tanam dalam syurga. Berkali-kali kita berzikir, berapa banyak pokok dah kita tanam dalam syurga. Kalau nak lengkap zikirnya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang itu Nabi Ibrahim alaihissalam ajar kepada baginda. Tak sentuh 50 waktu. Sampai kepada Nabi Musa, umat aku ni lagi hebat daripada umat kau ya Muhammad. Dia kata lagi hebat, lagi besar, lagi godang, lagi perkasa. Betul lah orang dulu. Kalau 50 waktu ni takkan ada lah. Lalu Nabi baginda ikut sampai 9 kali ulang alik tu, jadi 5 tu. 5 pun Nabi Musa kata umat kau tak teraya, umat saya tak teraya. Yahudi ni dia sembahyang tu ada ala-ala kita. Ada sujud, ada. Tapi sujud kita ni kepala ke bawah betul. Istilah menonggeng lah. Punggung kita tu tinggi. Dia orang ni macam hampir nak menerap. Lagi ke bawah sujudnya. Tapi tak pernah buat pun sekarang. Habis-habis dia dekat Baitul Maqdis itu, yang dia kata dia punya tu, orang Kristian sebelah sana, dia sebelah sini. Habis-habis dekat dinding tu, dia ada sujud. Dia tak buat pun. Puasa dia lagi hebat. Puasa dia ialah 40 hari. Puasa kita 30 hari je. Kadang-kadang 29. Dia 40 hari. Kita buka puasa, masuk maghrib 12 jam je puasa, lepas tu buka puasa. Dia kalau dari segi waktu tu 10 malam, hampir tengah malam baru boleh berbuka puasa. Maknanya syariat dalam kitab Taurat kepada Nabi Musa untuk umatnya Bani Israel, orang Yahudi terutamanya, lebih berat. Tapi paling engkar mereka lah. Sampaikan hukum yang berkaitan dengan jenayah pun mereka langgar. Saya pernah cerita sebelum ni kan, Nabi berjalan, tiba-tiba nampak orang Yahudi sesama mereka menangkap seseorang, kemudian melumur muka dengan arang jadi hitam dan sebat. Pam kena sebat. Nabi pun heran tengok, apalah kono pula orang ni dibuat macam ni. Lalu Nabi bertanya, kenapa kau buat dia macam ni? Dia bersalah kerana berzina. Nabi kata, inikah hukum dalam Taurat? Inikah hukum dalam agamamu? Diconteng muka, kemudian disebat. Nabi kata, panggil orang alim kamu, panggil pendeta agama kamu, datang. Dia bertanya, beginikah hukuman orang berzina? Dia kata, tak, bukan begini. Apa hukuman berzina dalam kitab kamu? Rajam.
Dalam syariat orang-orang Yahudi, syariat yang diturunkan kepada Nabi Musa ni, hukuman mandatori atas dunia, berzina, rejam, kahwin ke tak kahwin ke, rejam. Syariat yang diturunkan kepada Nabi ni Muhammad SAW ni yang lebih ringan. Rejam ni orang dah kahwin aja. Kan? Berani ke tak berani yang dah ada suami isteri nak skandal? Macam sekarang ni cerita skandal macam-macam. Dah ada suami, dah ada isteri, tapi skandal pula. Berani ke tak berani kalau kena rejam? Tapi yang bujang tak kena rejam sebab lebih ringan lagi. Tapi syariat yang Nabi Musa ni, kau kahwin kau tak kahwin kau muda kau tua kau, rejam. Lalu Nabi kata, aku akan tegakkan syariat Nabi Musa ini. Masa itu Nabi ialah ketua hakim negara di Madinah. Orang Yahudi kena akur. Jadi maknanya sampai begitu sekali. Itu saya nak kata tadi, Nabi Musa akhirnya apa orientalis sehingga orang Islam pun petikaikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak akur kepada perintah Allah, terima 50 minta kurang. Nampak tak kalau nak condemn? Dia guna hujah akal tu, kita pun iyalah. Tengok Nabi Ibrahim alaihissalam suruh sembelih anak. Anda pergi naik turun naik minta tak nak jangan sembelih anak aku, ada? Dia sembelih. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail Allah perintahkan bina Kaabah. Dia buat walaupun berdua. Nabi Musa alaihissalam terima perintah apa semua, dia akur. Lalu condemn kepada baginda SAW. Tengok, inilah dia Nabi orang Islam, suruh perintah 50 waktu, engkar perintah Allah. Itu hujah akal lah tu. Sebenarnya bukan begitu. Jadi orang bijak pandai macam ni nak juga kena jawab, katakan. Jadi tuan-tuan kena sampaikan lah. Kalau dengar je ada orang pun pakai hujah itu, Muhammad ni, Nabi Muhammad ni kenapa lah panggil pun Muhammad saja, katakan. Ya, tak nak akur perintah Allah 50 waktu je. Macamlah dia larat buat 5 waktu pun tinggal. 5 waktu pun tak jalan, nak buat 50 waktu. Dan baginda maknanya naik turun sampai 9 kali, jadilah 5 waktu itu. Ya. Kerana memang sifat Nabi ni apa-apa sahaja ni dia fikir umat. Baginda ni sentiasa fikir umat. Nabi tak fikir perut, Nabi fikir umat. Sugi ni, Nabi pernah cakap soal amalan bersugi ni membersihkan gigi. Nabi kata, kalaulah dia tidak menyusahkan umat aku ni, nescaya aku wajibkan. Tapi sebab tak nak susah. Begitu juga sembahyang sunat tarawih peringkat awal. Bulan Ramadan Nabi sembahyang dekat masjid 8 rakaat. Tak bagi tahu sahabat pun. Sahabat tengok, banyaknya Nabi sembahyang, ikutlah. Malam yang kedua bila tahu, ikut lagi. Malam yang ketiga dah melimpah ruah. Sampai keluar masjid ikut Nabi sembahyang 8 rakaat. Baru tahu sembahyang sunat tarawih. Malam yang keempat Nabi tak muncul. Orang ramai lagi tunggu ni. Mana Nabi ni, kita nak sembahyang banyak ni. Besok pagi subuh barulah tanya. Dia kata, ya Rasulullah, semalam kenapa tak ada nak sembahyang tarawih banyak-banyak ni? Aku tidak mahu nanti membebankan. Aku bimbang nanti sembahyang tarawih itu diwajibkan. Nabi fikir gitu lagi. Nabi fikir kita lagi. Itu baginda. Jadi sifat yang ada pada Nabi itu sebenarnya Allah tarbiyah Nabi. Ulang-alik tu akhirnya 5 tu ada hikmah dia. Bukan maknanya Nabi tidak akur perintah Allah dan tak sama macam Rasul yang lain. Jadi tu nak tukar tu, kita pilih Rasul kita yang terbaik ialah Ibrahim alaihissalam. Dia akur, nak suruh anak sembelih dia ikut. Tapi Nabi Muhammad ni suruh bagi 50 tak nak, minta kurang, katakan.
Senang aja hujah dia nak condemn. Kita pula ikut pemikiran orang macam ini. Jadi daripada Isra' dalam pukul 9 tuan-tuan kan. Malam ni malam Jumaat kata kan. Malam Jumaat, nasib baiklah besok tak ada budak pekso kan. Ni budak tengah pekso tuan-tuan. Setakat ini saya tak tahulah keseluruhan, tapi budak saya masa teraya dulu saya pun dah pening lah. Masa setengah tahun pun saya pening. Tapi memang soalan susah. Yang feel yang tak boleh jawab. Setakat bahasa Melayu, bahasa Inggeris saya tanya budak-budak saya, macam mana boleh jawab? Boleh. Senang Ustaz kata. Senang kata. Yolah kau ni kata kan. Jadi kata boleh jawab Ustaz kata kan. Kalau sekolah SMK saya tak tahulah, pendidikan Islam tak ada kebat lah. Yang budak-budak ni bersedia dengan soalan kebat. Banyak pengertian dan analitik. Analitik maknanya kalau budak tak baca, fakta-fakta tak tepat, tak tahulah. Tapi setakat ni boleh lagi. Sejarah pun masih lagi kata boleh jawab Ustaz kata. Saya mula lega lah, kata boleh jawab tu lega. Jangan dia keluar meraung. Macam tahun lepas matematik keluar-keluar meraung. Budak sekolah sains keluar-keluar meraung. Tak boleh jawab, susah. Tapi lulus juga katakan. Sebab tingkatan 5 tahun ini adalah yang paling mencabar sekali. Sebab dari tingkatan 3 lagi tak ada PT3. Dia dah memang enjoy. Lepas tu kena PKP pula 2 tahun. Memang yang terabai. Itu pemerhatian saya. Kenapa susah sangat yang dikatakan. Jadi tuan-tuan kena banyak bagi semangat anak cucu yang best ni. Dia terabai masa tu PT3 dah memang tak ada. Lepas tu PKP dia kena 2 tahun. Masa itu sekolah cikgu lebih banyak tumpu yang menengah atas ni 4-5. Sedangkan 1, 2, 3 basic. Tuan-tuan kena ingat ya, sekarang punya silibus tak sama macam dulu. Dulu kalau tingkatan 1, 2, 3 kita naik tingkatan 4, kita kata get lost. Tak payah kita nak tengok. Tetapi sekarang ni silibus tingkatan 1 matematik dia keluar masa SPM. Dan soalan dia tidak direct dalam bentuk angka saja. Yang ini budak kita, terutama budak Melayu kita ni yang dikatakan memang lemah dari segi berfikir. Bila soalan matematik tu berayat panjang, dia jadi tak minat. Dia suka 2 campur 3 campur 4 kali 10. Itu dia suka jawab. Tapi bila ayat itu Chong ada 10 biji guli, kan? Dia terjumpa lagi 10 orang kawan dia. 10 kawan tu tiap-tiap orang ada 20 biji guli. Ada berapa biji guli tu? Ini bukan soalan ni, baru pernyataan ni. Jumpa pula Ramasami ada 50 biji guli. Jumpa pula Ali ada 100 biji guli. Lepas itu ayat dia lagi kata berapakah biji guli? Dia mula pergi pada soalan. Jadi benda tu semua berfikir. Tolak campur sini nak kena dengan ayat tu, kena fikir formula dia. Yang ini ni. Yang banyak soalan bentuk macam tu dia bukan lagi. Walaupun soalan tu pecahan 1/2. Dia ada guli 1/2. Kawan ni ada 1/3. Berayat macam ni. Sebab nak suruh berfikir lah tu. Jadi tuan-tuan, memang kena train betul anak kita. Kalau tidak anak kita tertinggal. Sebab anak kita tak minat dengan sains. Ini zaman teknologi ni. Zaman sains dan teknologi. Nak Quran pun kena. Sebab tu kena ada 2 kemahiran. Satu, kalau dia pengajian Islam, dia ada 1 lagi. Tak apalah, itu cerita lain lah. Itu dalam motivasi lah kan. Mungkin yang berhormat akan datang jadi esko pendidikan ke, boleh bawa lah kan. Ini bukan kempen ya. Maaf. Baik. Jadi dah pukul 9 tuan-tuan. Saya nak rumuskan tentang Isra' dan Mi'raj ini. Memang banyak peristiwa yang dilihat dalam keadaan suasana neraka, pembalasan. Bila cerita tak ada pun keinsafan, itu yang pelik tu. Sedangkan banyak kisahnya.
Banyak kisahnya. Nabi Musa sendiri yang mengakui bahawa wahai Muhammad, sebab apa bila Nabi Musa ni, Nabi masuk aja langit yang Nabi Musa berada ni, Nabi Musa menangis. Nabi Musa menangis tengok baginda. Lantas Nabi pun bertanya, kenapa kau menangis wahai Musa? Dia kata, aku menangis kerana aku tak sangka selepas aku ada lagi Rasul yang paling mulia, iaitu engkau. Maknanya baginda paling mulia, kita umat yang paling mulia sebenarnya. Tapi bukanlah kita hina pula umat yang lain. Itu yang kita kena berdakwah tu, dakwah bilhal. Kerana mutaakhir zaman, akhir zaman ini ialah umat Nabi Muhammad. Kalau kita dapat Islamkan ramai, kita dapat menyelamatkan ramai umat Nabi Muhammad. Jadi oleh kerana dia tak Islam, dia tak jadilah umat baginda. Jadi kita kena sampaikan seruan dakwah ni dengan kebolehan yang kita ada. Kalau bidang kita bidang pertanian lah, ya, kita sampaikan dakwah kita. Kalau kita bidang sukan lah kita sampaikan, supaya dapat menarik dan menjinak hati dia pada Islam. Ya, janganlah dia bila dah masuk Islam tu, dia umur 60 tahun dah pencen baru masuk Islam. Maka kita pun bila dia pergi ke surau, pertama kita tanya, dah potong? Dia pun tercengang potong apa katakan. Dia bila dengar potong tu, bila cerita bersunat tu, ngeri dia. Ayah, saya sudah pencen pun mau potong ke katanya. Takut dia, langsung dia tak nak Islam. Ayo potong katanya. Kan? Tak apalah peringkat awal tu, bagi dia berjinak, cerita pada dia kebersihan macam mana. Ini mesti bersih. Kalau tak bersih apa jadi apa, sampailah dia naik minat. Seperti mana Nabi berdakwah menggunakan kaedah dakwah, bukan memulakan dengan usuluddin ataupun syariah. Apabila seorang yang suka berzina dan minum arak ni datang jumpa Nabi, aku nak masuk Islam tapi aku ni suka berzina dengan minum arak, boleh tak bila aku dah Islam nanti aku nak berzina, aku nak minum arak? Kalau ikut jawapan kita, kalau kita jawab ikut syariah, haram minum arak, kena sebat. Kalau ikut usuluddin, berdosa. Kan usuluddin akidah, berdosa, masuk neraka. Langsung pantu dia, tak naklah masuk Islam, berdosa. Dan Nabi tak jawab ikut bidang syariah ataupun bidang usuluddin. Nabi jawab ikut dakwah. Tapi Nabi menggunakan kebijaksanaan. Nabi jawab boleh. Tapi dengan syarat. Kau pegang syarat ni. Bila kau rasa nak minum arak, bila kau rasa nak berzina, kau mesti jumpa aku dulu. Tak kira lah bila waktu, cari aku. Dan dia pegang betul. Nak tengok janji baginda. Asal dia terasa je tu, dia pergi cari Nabi. Maka Nabi mula terangkan, arak itu apa, berzina itu apa, apa kesan-kesan dia, apa yang boleh menyebabkan ini. Oh iyalah, tak jadilah. Besok tu teringin lagi, Nabi terang lagi. Sampailah dia rasa akhirnya dia benci minum arak, dia benci berzina. Akhirnya jadi seorang Muslim yang sangat bertakwa. Macam Umar Al-Khattab lah, nak bunuh Nabi. Umar ni nak bunuh Nabi. Tapi Nabi berdoa, menyebut nama dia. Bukakanlah pintu hati salah seorang daripada dua Umar. Umar Al-Khattab dapat hidayah. Akhirnya dia menjadi sangat bertakwa, sehingga kan apabila dia lalu depan rumah Ibnu Abbas, bapa saudara Nabi, dekat bumbung tu ada corong air. Bila dia tengok corong air itu ada air yang menitik dekat jubah dia, bangih dia. Basah baju aku ni, siapalah letak corong ni? Dia bangih tu, dia turun. Dia kan jenis pahlawan punya, panglima. Diturunkannya Ibnu Abbas. Abbas nampak, bukan Ibnu Abbas. Abbas bapa saudara Nabi nampak. Dia kata, ya Amirul Mukminin, kenapa kau turunkan tu? Kau tahu tak siapa yang naikkan tu? Tak tahu. Yang naikkan itu ialah Rasulullah. Rasulullah dah wafat, dia khalifah. Lantas dia panggil, wahai Abbas, mari sini. Dia terus menundukkan diri dia tu jadi macam kuda. Kau pijak belakang aku, kau naikkan sekarang, kata. Sebab apa dia naikkan tu? Sebab tu Rasulullah naikkan. Bukan syariat pun, tak
ada hukum pun. Kalau dia turunkan tu pun taklah jatuh berdosa pun. Pada pandangan dia air itu mengotorkan, membasahkan baju. Tapi sebab Rasulullah yang naik, dia tak andak melakukan sesuatu yang Rasulullah buat, dia pula pandai-pandai nak turunkan. Lalu Abbas pun pijak belakang dia tu, Amirul Mukminin tu, khalifah, naik letak atas bumbung. Kenapa tadi? Kerana cintakan Rasulullah, kerana taat kepada Rasulullah yang asalnya nak bunuh Nabi. Jadi kita kena ambil jugalah pedoman-pedoman ni. Semangat Isra' Mi'raj, macam mana kita nak dekatkan yang tidak Islam ni, yang bukan Islam ni, hati dia berjinak dengan Islam. Yang dah Islam ni tapi tak berapa nampak Islam dia, supaya lebih menghayati Islam. Ini kerja yang kita kena buat sekarang ni. Daripada kita berantak tak kesudah, kita kukuhkan ukhuwah, persaudaraan. Saya nak tutup lah kan, nak tutup ni tadi tapi tak tutup-tutup. Ni main bola Piala Dunia kan, dia punya masa tambahan 10 minit. Negeri Sembilan lawan JDT kan 10 minit masa tambahan kan. Yalah masa tambahan tu lah gol kata kan. Jadi berharga masa tambahan ni. Satu pesanan almarhum Dr. Yusuf Qaradawi. Kalau nak tengok umat Islam ni mengambil semula Baitul Maqdis, mengambil semula Masjidil Aqsa, Yusuf Qaradawi kata tengok sembahyang subuh umat Islam, iaitu sembahyang subuh berjemaah. Yusuf Qaradawi kata sekiranya prestasi berjemaah subuh itu tidak menghampiri jumlah sembahyang Jumaat, dia kata bukannya sama, tidak menghampiri. Maknanya kalau sembahyang Jumaat tu penuh masjid, kalau 3/4 lah masjid sembahyang subuh berjemaah tu contoh. Tengok prestasi itu. Kalau sembahyang subuhnya umat Islam ni tiang masjid tu lebih banyak daripada jemaah, maka jangan mimpilah umat Islam nak mengambil balik Masjidil Aqsa. Jadi kemenangan dan juga kekuatan umat Islam ni apa? Ukhuwah, persaudaraan dan perpaduan dia. Tang mana nak mula? Solat berjemaah. Seorang imam di Jordan, ni kawan-kawan saya balik daripada Jordan, dia cerita yang masyhur lah. Dia kata ada satu kisah, imam ni dia nak balik awal, disuruh orang lain jadi imam. Lepas tu dia pun dah habis solat, dia balik. Masa tu subuh masih gelap. Masjid kampung tu sempadan dengan Israel. Tiba-tiba dia bertembung dengan tentera Israel masuk dalam kawasan Jordan. Imam terkejut, tentera pun terkejut. Matilah aku kena bunuh ni, katakan. Rupanya tentera tu dia bukan sharpshooter, dia bukan nak bunuh orang. Imam tanya kenapa masuk. Aku ialah pengintip, perisik. Kau intip apa? Kami tak ada senjata, ini kami bukan tempat perang, katanya. Tak, kami nak intip masjid kau. Kenapa? Nak tengok macam mana orang Islam ni semayang berjemaah dia ramai ke tidak. Kami masih lega, dia kata. Kami masih lega, dia kata. Tak ramai orang Islam berjemaah di masjid, kami masih menang. Rupanya orang Yahudi ni dia tengok prestasi penghayatan orang Islam terhadap agama. Kalau penghayatannya tinggi, terutama jalan solat berjemaah, dia memang parah, dia kata. Memang dia parah. Rupa dia orang percaya dengan hadis Nabi ni. Sebab tu dia dah tanam pokok Al-Gharqad, yang dia sebab dalam peristiwa akhir zaman, bila sampai masanya orang Islam pula memburu orang Yahudi ni, dia terkepung dekat tembok yang dia banner sendiri. Maka ketika itu orang Islam bunuh pula orang Yahudi. Maka ada orang Yahudi ni menyorok di balik-balik batu dan pokok. Pokok dan batu ketika itu bercakap, ya Muslim ta'al fi wara'i Yahud, mari ke belakang ni, mari kat ni belakang aku ni. Kata pokok, ada orang Yahudi. Tapi dalam banyak-banyak pokok tu ada satu pokok orang Yahudi menyorok belakang dia, dia senyap pokok ni, dia tak cakap. Pokok itu Al-Gharqad. Dan orang Yahudi kata, Israel kata dia dah jumpa pokok ni. Dan orang Israel, pemerintah tahun 92 lah, masa PBB mengumumkan nak membumi, nak menghijaukan bumi ni dengan pokok. Ozon dah nipis kata kan. Kena kempen tanam pokok banyak. Maka ketika itulah Israel ambil pendekatan, dia dah jumpa, dia kata pokok ni, benih ni dia dah jumpa.
Ini pokok Al-Gharqad. Jadi dah ada kawasan-kawasan yang dia dah tanam pokok ni, yang dia jamin bahawa dalam keyakinan orang Islam, Nabi Muhammad SAW kata pokok ini akan melindungi orang Yahudi. Dia dah standby dah dengan poin Nabi sendiri, dia akan menyorok di balik pokok. Jadi kalau nak menang, prestasi kita dari segi ukhuwah. Itulah ya, penutup Isra Mi'raj kita. Semoga memberikan pengajaran kepada kita bersama. Marilah kita iltizam dan kita bersungguh-sungguh untuk kita memperbanyakkan amalan baik kita, kerana dengan itulah ya, senjata yang utama untuk kita nanti merasa naik mi'raj roh kita itu, sampailah ke langit yang ketujuh, sampailah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ucap terima kasih malam ni jemput ceramah. Mohon maaf banyak-banyak jika ada terkasar bahasa, tersalah kata, ya, tersinggung di sana sini. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.